Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena yakin bahawa Nabi kita Muhammad SAW Nabi yang terakhir, Nabi yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sebenarnya ada 4 atau 5. Ini baru setengah jam dah, baru yang pertama. Yang kedua baru nak masuk dah setengah jam. Saya tak tahulah. Ya, tak, kalau terajak sikit pun tak apalah, ya. InsyaAllah boleh tonton. Tak ada masalah. Cuma airnya ni yang menjadikan saya cepat habis ni. Oh. Mana saya pergi kuliah ceramah, airnya air mineral aja. Saya tak tahulah kenapa orang masjid ni. Cubalah letak Power Road ke, Ali Cafe, Fresh Orange ke, duit banyak akan datang JK tolong. Lepas tu saya cadangkan kalau program macam ni kita nak lama sikit, JK beli Power Road, tunggu setiap pintu masuk aja bagi seorang Power Road gitu, mula baru minum, baru 2 jam dia relax aja. Ini kalau tidak baru setengah jam mulalah. Ada yang sepet, ada yang sengit, yang kat dinding tiang tak apalah, dia relax aja, apa dah hal. Begitu ya. Yang tengah-tengah ni stres yang main-main. Tapi demi cinta Allah dan Rasulnya, insya-Allah kita kuat. Jadi yang kedua yang saya nak sebutkan ialah, kalau kita sayang cinta pada Nabi, saya tahu penceramah dah banyak sebut dah. Tetapi secara ringkasnya, sayang cinta kita pada Nabi kena tunjukkan dengan zahirkan. Salah satunya bab selawat. Yang itu tuan-tuan, saya tak payah cerita panjang, tuan-tuan kena. Selawat ini kena sentiasa. Kelebihan selawat ni banyak tuan-tuan. Ya, kelebihan selawat ni banyak. Salah satunya kerana kelebihan selawat inilah tuan-tuan, Nabi SAW besok bila di padang mahsyar, yang cerita hujung saya nak sebut nanti, dia kenal kita tuan-tuan. Dia kenal. Kalau dia betul-betul nak kenal saya, Nabi nak kenal saya, silap gaya langsung tak kenal. Logik, Nabi tinggal kita dah berapa ribu tahun. Nak beritahu, Nabi orang Arab, aku orang Jawa, confirm lagi zahir macam tak kenal. Memang tak kenal punya. Tetapi Nabi boleh kenal dengan kita tuan-tuan bila mana kita sentiasa menzahirkan selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab selawat selesaikan. Kena sentiasa berselawat. Tetapi yang lain yang kita nak ikut ialah sunnah-sunnah Nabi. Itu tanda sayang cinta Nabi yang kita kena buat, tapi sifatnya mesti istiqamah. Mesti kena buat. Sunnah Nabi yang wajib bagi selesai. Itu pun saya nak tak sebut panjang-panjang dah. Sunat Nabi yang wajib, sembahyang 5 waktu bagi selesai, puasa bagi selesai, zakat bagi selesai, haji tunaikan yang mampu. Ini benda tak ada tolak ansur. Sayang cinta Nabi kena ikut. Rukun Islam 5 je, betul? Syahadah, solat, puasa, zakat, haji, bagi selesai. Ni kenapa ni dek? Nek, kenapa ni rukun Islam ni? Sebab selalu saya cerita, memang banyak imam juru nikah besok ni nak nikah tak? Nah, inilah lelaki. Ada juga kau nak nikah tak? Tak normal. Ini normal. Semua nak nikah sebab saya tahu Pak Imam memang suka tanya. Tak apa, bagus. Ada yang tanya, Ustaz, kalau saya nikahkan orang, saya tanya bab rukun Islam boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bagus, ingatkan dia. Cuma tanya bimbing, jangan tanya memalukan dia. Itu standard. Kan? Rukun Islam tadi 5, jangan lupa tu. Ya, syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Kenapa 5 tu? Sebab saya pernah cerita, imam juru nikah tanya pengantin tadi. Dia tanya pengantin, rukun Islam berapa? Dia jawab 6. Kita kata 5, dia kata 6. 5, 6, bergaduh dengan imam sudahnya. Imam kata yang iman tu yang 6, rukun iman 6. Betul kan? Rukun Islam 5. Dah, dia kata 6 juga. Lepas tu dia kata kalau imam kata 5, saya kata 6. Saya tanya imam boleh? Wah, dia tanya. Beradab juga, baguslah. Okey, imam kata tanyalah. Imam kata 5 kan? Saya kata 6. Okey imam, yang kelima rukun Islam apa? Dia terus tanya yang kelima. Imam, apa dah hal? Yang kelima tu pergi haji. Dia terus kata yang keenam balik haji imam, katanya. Imam tu terus angin. Patut betul lah tuan. Dia boleh main-main lah. Aduh, stres ya. Kalau aku yang datang majlis, aku balik aja tuan. Orang betul-betul dia main-main lah ya. Sebab tu kalau kebetulan lah ya, saya kalau nikahkan orang mana saya tanya sekarang, tanya sikit lah. Bukan tanya bang, tanya pun kadang sakit hati ya. Ada pengantin ditanya,
rukun nikah berapa? Dia jawab apa? Ustaz nak berapa? Petangan budak ni kan, dia boleh main-main. Mak saya tanyalah. Gitu. Ya, jadi sembahyang bagi selesai. Jadi saya harap tuan-tuan muslimin muslimat yang datang pada malam ni, orang yang solat 5 waktu, tanda sayang cinta pada Nabi. Yang jenis cofat-cofat, cukupkan. Yang jenis lambat-lambat, cepatkan. Itu dia. Kalau boleh azan, kita dah berada di masjid. Kalau boleh, itu sunnah-sunnah Nabi. Ya, dan harus syarat speaker ini keluar. Yang di luar sana pun sayang cinta Nabi. Saya kata solat bagi selesai. Sebab saya nak cakap, saya keluar sikit tuan-tuan. Dek saya kata tadi ikut sunnah Nabi suruh solat. Pasal solat tu apa yang kita tak tahu. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dalam bab akhlak tuan-tuan, dalam bab rumah tangga, saya cakap terus terang, orang yang hidupkan sunnah Nabi, yang jaga solat, rumah tangganya insya-Allah aman bahagia. Gaduh sikit biasa saya tahu. Mana ada orang kahwin tak ada masalah, selalu saya sebut tuan-tuan. Tetapi saya nak bagi tahu yang lebih tak berakhlak, yang tak hormat suami, yang tak hormat isteri. Isteri mengandung 6 bulan disepak, bersalin anak kembar dipijak, suaminya dipukul, suaminya disihir, suaminya tak nak kerja, minta duit isteri, pegang duit kad isteri. Ni dalam handphone saya ni ada WhatsApp, saya tak jawab lagi ni. Saya malam kang baru saya jawab WhatsApp. Tuan-tuan kalau nak ambil nombor saya boleh, tapi WhatsApp lah. Line bukan saya tak layan, Line boleh jugalah, tapi malas sikit. Saya selesai dengan WhatsApp ni. Line ni kadang-kadang layan juga, kadang-kadang bukan apa je. Line ni dia punya tu banyak sangat. Ada budak dia tanya saya soalan, Assalamualaikum Ustaz, dia tahu line. Lepas tu dia hantar gambar kartunnya joget-joget. Enteng. Aku tengok pun stres betul lantak tak nak layan dah. Tu dia. Saya ni yang dalam ni saya tak jawab lagi ni. Saya jawab sikit-sikit je. Pun masalah yang sama. Ustaz, suami saya dah kahwin dengan saya, sejak kahwin tak nak kerja. Macam mana kita nak kata sayang cinta Nabi, sedangkan Nabi SAW kerja cari nafkah untuk anak isteri tau. Tu saya bagi tahu. Sayang cinta Nabi. Tapi saya cakap terus terang, inilah orang yang tak jaga solat. Biasanya ni lah tuan. Macam nak bagi rumah tangga solat tu. Dengan solat tu insya-Allah bila kita sujud pada Allah, kita ikut sunnah Nabi, kita akan akur pada Allah. Jadi kita akan ikut apa yang Allah cakap, Allah perintahkan, yang Nabi kita buat, kita akan buat. Pasal apa? Kerana solat kita nak sujud. Tapi orang yang tak mau sujud, sesombong-sombong manusia, baginya dia paling hebat, baginya Allah dan Rasul kedua, bagi dialah segala-galanya. Sudah kesilapan yang besar. Dia ni sombong. Sebab tu kalau saya cakap dengan orang yang tak solat ni stres. Termasuklah budak mat gajah, mat dadah. Jenis orang saya jaranglah jumpa kalau dia ambil dadah dia sembahyang. Jarang saya jumpa. Biasa tak sembahyang punya. Walaupun dia tak ambil dadah, tapi datang jumpa kita dengan perangai dadah dia itulah. Alah Ustaz, saya tahu lah Ustaz, dadah tu tak boleh. Kan tampar budak ni kan. Tapi dalam Quran ada ke dadah tak boleh Ustaz. Dalam Quran. Kan nak bagi tahunya dalam Quran tu tak ada perkataan dadah agaknya. Dalam Quran ada perkataan dadah tak? Ada, tengok orang ngaji Quran memang jelas ayatnya. Ada jelas fi amadim mumaddadah. Ada sudah. Tak ada faham maksud apa pun. Ni tuan-tuan. Jadi masa rumah tangga takkan bahagia tuan. Berhari-hari bergaduh. Daripada pagi sampai malam bergaduh. Pergi pejabat agama bergaduh. Depan saya suami isteri menangis bergaduh. Ada tuan lagi, laki bini bergaduh depan saya. Bila bergaduh dia tak puas hati dengan laki dia. Dia kata Ustaz saya nak balik lah. Saya kata duduk puan dulu. Saya nak balik. Dia nak balik tu dia sempat dia bangun. Lepas tu laki ngadap saya. Dia ke belakang. Dia pukul kepala laki lagi. Bam dia lagi. Tu Ustaz bini celaka tu. Saya pun tengok je. Boleh dia pukul kepala lelaki. Mingong punya bini. Macam mana nak bahagia? Saya tuan-tuan muslimat, orang yang tak solat. Saya tak pernah jumpa puan nak mengadu apa? Ustaz, suami saya pukul saya. Suami kerja apa?
Imam Masjid Sultan Ibrahim. Saya tak pernah jumpa. Saya tak pernah. Kalau ada imam tu, aku sunatkan kali keempat dulu. Saya tak pernah. Kalau setakat pensyarah, cikgu, ustaz biasa. Kalau imam pukul bini, saya tak pernah jumpa lagi. Saya tak pernah lagi, tuan-tuan. Itu dia. Dia kata solat bagi selesai muslimin muslimat. Saya tak mau dengar lagi, ustaz, jangan cerita sembahyang jemaah. Saya sembahyang ustaz, saya sembahyang ni perintah Allah, perintah Rasul ustaz. Saya sembahyang, suami saya dah tak sembahyang. Dia kata apa? Alah, kau sembahyang pun belum tentu kau ke syurga lah. Tok lakinya cakap. Saya dalam hati, ya Allah, kenapalah cakap macam ni dalam jiwa saya. Umur bukan muda-muda macam tahun haji biasalah, baru 40 kan. Ada 40 je. Ngangguk juga 40. 20 tahun dulu, sekarang 60. Alhamdulillah, baru 40 tahun. Kan? Saya pun termenung dah, kalau baya-baya macam ini, cakap macam ini, dah terang-terang silap gaya dia tak sembahyang. Sedih, dah tak sembahyang tak apa, bininya tu. Saya kata kalau di puan cakap macam itu, macam mana cik puan diam aja? Saya diam aja lah ustaz, nanti kalau bercakap gaduh pula. Saya kata ya Allah, macam mana rumah tangga nak bagi? Ni baru satu bab. Sayang cinta pada Nabi, sembahyang masih tinggal lagi, macam mana tuan-tuan? Saya kata dengan dia, cik puan, lain kali jangan diam. Kalau suami cakap macam itu, tolong jawab secara hikmah lembut aja. Itu sifat Nabi tu yang disebut dalam Quran. Sifat Nabi, lintalahum, kata Allah, dek kerana sifat lemah lembut kamu, mereka dan para sahabatmu sentiasa menjadikanmu sebagai contoh. Lintalahum dalam Quran, sifat lemah lembutmu. Tu dia. Kaum ibu dapat suami macam ni, sabar tapi kena dakwah. Ya bang, saya tahu saya sembahyang belum tentu ke syurga. Saya tahu, memang betul. Kita sembahyang belum tentu ke syurga, memang betul. Tetapi bang, saya tetap kerjakan solat, itu perintah Allah, itu perintah Rasul. Tetapi soalnya ialah abang ni yang tak sembahyang, confirm neraka. Dia terasa bengkak, kelipa-lipa jantung, pudi-pudi kencing dia bengkak pada muka. Macam mana tuan-tuan? Sayang cinta Nabi, sembahyang tak mau dah. Sembahyang bagi selesai. Walaupun saya dah pernah cerita pasal sembahyang tarawih. Ni cerita 3-4 tahun sudah, ke 4-5 tahun, agak lama juga, tapi saya agak terngiang-ngiang kisah itu. Suami isteri anak rajin pergi masjid, sembahyang tarawih kat masjid surau. Suaminya jenis tak sembahyang, balik selisih dengan EJK imam. Suaminya tak pernah nampak tarawih pergi mana. Nak bohong tak patut, tak bohong tak patut, maruah suami. Tapi imam tanya, takkan saya nak bohong? Suami saya di rumah, kenapa tak datang masjid? Tak tahu. Balik nanti kirim salam. Kaum ibu balik kirim salam. Bang, saya tadi balik selisih dengan imam, imam kirim salam. Ya ke? Pergi masjid bang? Iyalah. Tengok dia pergi tak? Tak pergi. Besok malam kirim salam lagi. Bilal pun kirim salam bang. Oh ya ke? Pergi masjid bang? Iya. Pergi tak pergi? Tak pergi. Kirim salam lagi besok malam. Bilal jenazah pun kirim salam bang. Tak pergi lagi. Last pemandu van pun kirim salam. Tak pergi lagi. Bang, saya balik selisih dengan Israel. Israel pun kirim salam dengan abang. Oh ya ke? Ya ke? Ya ke? Ni macam mana tuan-tuan? Belum cerita yang sunat. Ini baru sunat yang wajib. Jadi sayang cinta pada Nabi, start pada malam ni, sembahyang bagi selesai, puasa bagi selesai, haji bagi selesai. Itu tanda sayang cinta pada Nabi. Ya, sunat yang wajib. Yang kedua, sunat yang sunat. Ini yang kena buat. Sunat yang sunat pun kita tengok kategori. Ada yang sunat yang Nabi cukup titik beratkan sebab manfaat yang besar. Sunat Nabi yang sunat, tapi Nabi cukup menitik beratkan sampai disebut dalam Quran. Ya, sampai sebab dia punya ganjaran cukup besar. Salah satunya yang kita selalu sebut, Nabi mencadang kepada kita yang kita kena ikut, satu tahajud. Nabi buat tuan-tuan, kita pun dituntut buat. Dalam Quran pun sebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ilal akhir ayat. Dan sebahagian daripada malam bangkit dan kerjakanlah sembahyang tahajud tuan-tuan. Ini perintah Allah, sunat Nabi, sunat pada kita. Buat, manfaatnya besar.
Tuan-tuan, mati itu kepastian. Ini saya meringkaskan. Mati itu kepastian. Imam Syakir Al-Bahaqi pun dah cakap dah. Ya, kalau kamu buat 5, kamu akan dapat 5. Kita mati masuk dalam kubur, zahirnya gelap. Tapi kalau kubur nak terang, kuburnya nak lapang, tak panas, kata Imam Syakir, ikut sunnah Nabi, tahajud malam 2 rakaat paling kurang buat. Tu dia tuan-tuan, tahajud malam kena buat, ikut sunnah Nabi. Kalau sayang cinta pada Nabi. Sebab kalau nak cerita para sahabat, banyak siapa yang tak sayang Nabi. Abu Bakar, hebat tak hebat tuan-tuan. Ini contoh-contoh tuan-tuan baca. Tuan-tuan tahu kisah Abu Bakar macam mana? Duduk dekat Gua Thur yang tinggi atas, duduk kat sana, banyak ular-ular, lubang-lubang semuanya ditutup. Ada satu lubang, kita pun tahu ular ada. Nabi baring dekat riba pak mentua, bakal pak mentua. Baring dekat riba bakal pak mentua ni sunnah. Tahu dek? Dah tahu calon bakal pak mentua? Belum tahu. Kalau dah tahu baring sunnah tu. Ya, kaum ibu, kaum bapa nak cari calon, saya baru ni jawab satu soalan lagi pasal jodoh ni juga. Ustaz nak tanya, confirmkan betul-betul Ustaz, sebenarnya untuk pilihkan jodoh anak-anak ni tanggungjawab siapa? Ikut hadis Nabi, sunnahnya ialah pada mak bapa. Wazawwijuhum, kahwinkanlah mereka. Pilih jodoh adalah tanggungjawab mak bapa. Itu sunnah yang betul. Yang pilih sekarang tak salah pun. Jadi tuan-tuan, perempuan kalau ada anak agak-agak bayar-bayar ni pilih saya siap, tender saya siap ni. Kalau dia tingkatan 5, dah umur 22, 23 tahun, belum ada jodoh, ni calon-calonnya ni. Ni yang depan Ustaz Zuraimi ni ke ni. Ni contoh calon-calon yang baik ni, confirm insya-Allah. Kalau tak ada yang tu, yang ni tengah bercakap, confirm. Kira jadikan aja insya-Allah. Ustaz. Kita ikut peraturan aja. Kan? Jangan nak lari-lari Thailand. Thailand sekarang nak masuk pun susah, tengah perang. Tapi ada juga yang tanya, Ustaz, Thailand yang sah kat mana? Saya penceramah, saya ditanya, saya kena jawab. Itu peraturan. Dalam program dia tanya, kuliah pun kan? Ustaz, Thailand nikah yang sah tu kat mana? Oh, saya sebut. Saya mesti sebut. Ditanya, saya jawab. Kan? Tulis. Ustaz tulis. Ada ni. Tulis, nanti lupa. Yang pertama Songkla. Tulis Songkla. Wih, tulis betul. Dia suami siapa ada kena cek ni. Tu Songkla, Naratiwan, Patani, Yala, Satul, sekarang Patalung. Tambah sikit. Ustaz Zuraimi pun tahu. Nak pergi. Kalau berani sangat nak nikah sana, pergi. Nikah kat sana. Balik daftar je. Cuba Ustaz Zuraimi tu. Denda bukan banyak je, 1,000 aja. Penjara 6 bulan. Tak lama pergi. Tak ada kerja. Kan? Jangan macam itu. Saya tinggalkan. Baik ya. Dia balik tadi. Itu Abu Bakar. Sampai peringkat bila begitu dia patut dia tahan sangkana begitu pedih sakit. Kita pun tahu. Bukan kita tahu. Tapi kenapa dia tak nak mengadu kejut Rasul pasal apa? Sayang cinta pada Nabi sungguh-sungguh. Biar aku mati pun tak apa. Tapi tak tahan tuan-tuan. Akhirnya apa yang berlaku? Mengalir air mata tis kena Nabi-Nabi pun bangkit. Sampai macam itu tuan-tuan. Sahabat tu yang kita nak. Itu kita tak jumpa tak apa. Tapi sahabat, insya-Allah jadikan contoh lah. Kenapa Abu Bakar? Ini dipantau ular gitu. Kita pun tahu Nabi terus ludah Nabi mukjizat terus baik. Dalam beberapa sejarah memang Nabi pakai ludah aja, betul tak? Macam Sayyidina Ali pergi perang, Nabi kata Ali bawa bendera tak dibawa. Tengok tak ada bendera. Ali mana Ali? Sahabat kata Ali sakit mata, dua-dua sakit mata. Tengok matanya memang bengkak macam nak buta. Nabi Ali ada dalam perang lagi. Tengok mata bengkak, mai sini Ali dekat, terus diludah oleh Nabi. Terus dengan mukjizat Nabi, ludah Nabi baik mata Ali. Masya-Allah. Ya, itu ludah Nabi ya. Jangan sakit mata jumpa saya minta ludah pula. Memang ku ludah masuk hospital. Begitu. Allahu akbar ya. Itu kalau tengok Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, kita tengok sahabat hebat-hebat. Itu kita sudah maruh kisah-kisah mereka. Termasuklah kisah seorang sahabat Nabi yang menunjukkan sayang cinta pada Nabi, iaitu sahabat yang bernama As-Sauban. Tuan-tuan pun makruf kisah ini. As-Sauban kan?
Thauban, seorang sahabat Nabi yang selalu bersama dengan Nabi, solat bersama dengan Nabi. Satu malam dia tertidur, tidak dapat solat isyak bersama dengan Nabi. Bila terjaga sudah lewat. Bila terjaga, ya Allah, dah pukul 12 malam, contoh begitulah. Kerana Allah tak dapat solat bersama dengan Nabi, menangis dia. Tak boleh tidur sepanjang malam dalam keadaan begitu sedih muslimin muslimat. Akhirnya besok pagi-pagi dia lari cepat pergi ke masjid, duduk belakang betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila lepas solat Nabi pun toleh, dia tengok Thauban, kenapa mata kau bengkak Thauban? Macam mana aku tak bengkak ya Rasulullah, malam tadi aku tak dapat tidur. Kenapa? Beginilah Rasulullah, aku memengi arah sembahyang karo kowe alih-alih kekotoran. Sekali cukup pukul 12 wis kepi, aku wis lali ra itu sembahyang karo kowe ya Rasulullah. Aku punya susah hati. Faham tak aku cakap? Tak faham sudah. Dia kata aku terjaga dah lewat, aku tak dapat solat bersama. Itu yang aku dah menyedihkan, terlalu sedih sebab tidak dapat bersama dengan Rasulullah, bersama Rasulullah, bersama walaupun satu solat isyak malam tadi. Itu yang menyebabkan dia tak boleh sedih sangat. Dia kata kalaulah kat dunia kamu ada di hadapan aku pun tak dapat solat bersama dengan kamu. Nanti akhirat nanti macam mana Rasulullah? Kamu dengan aku ni jauh sangat Rasulullah, jauh sangat syurganya nanti Rasulullah. Macam mana ya Rasulullah? Tu sahabat, itu yang keluar hadis Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Ini untuk kita lah. Ini sebenarnya hujung, sebab awal tak apalah. Kita tak jumpa Nabi tak apa, tapi macam mana saya cinta Nabi, man ahya sunnati, yang hidupkan sunnah-sunnah aku. Ni datang majlis ilmu sunnah Nabi tuan-tuan, yang berjubah putih berserban putih sunnah Nabi tuan-tuan, berjubah hitam sunnah Nabi tuan, berbaju hijau sunnah tuan, yang berbaju akar kuning sunnah tuan, yang merah pun sunnah tuan. Ini tak berapa sunnah, kena tukar tapi sunnah juga, tutup aurat. Ini dia tuan-tuan. Jadi ketika itu man ahya sunnati faqad ahabbani, orang yang menghidupkan sunnahku dia orang mencintai diriku, dan orang yang mencintai diriku wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku dia sayangkan aku, tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan aku. Itu janji Nabi, bukan janji saya muslimin muslimat. Ya, itu yang saya nak sebutkan. Jadi maknanya sunat yang saya sebutkan tadi, tahajud saya tak sempat detail sangat. Tahajud bagi selesai 2 rakaat pun jadilah tuan-tuan. Tapi syaratnya kalau boleh istiqamah. Istiqamah. Kalau dapat tak pernah buat tapi kita berazam start daripada malam ini, contohnya kalau saya terjaga, saya ke bilik air dah buang air ke, saya akan ambil wudu, saya akan sembahyang 2 rakaat. Jadilah tuan-tuan, buat satu. Ya, saya tak sempat detail sangat. Buat. 2, yang kita harapkan tuan-tuan, nak tak nak, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa dia? Iaitu tilawatul Quran yang Nabi baca. Kita dah baca Quran, tapi yang saya baca dalam hadis, Nabi lepas sembahyang subuh, laksana kata dan zikir doa, Nabi tidak akan bangkit daripada tempat duduknya sehingga sebelum terbit matahari dengan membaca Al-Quran. Ni baca Quran. Jadi besok pagi tuan-tuan muslim muslimat, kalau dah buat istiqamah terus bagus. Siapa yang tak pernah buat, cuba biasakan. Kita ikut sunnah Nabi. Lepas sembahyang subuh, lepas kita sujud, lepas kita doa, sebelum kita bangkit, tarik Quran. Ya, sekarang subuh pun agak lambat dah, memang lambat, 6-5 minit, 6-7 minit, tak apalah. Ya, lepas sembahyang 6.30, kita nak keluar pukul 7 contohnya, ambil Quran sebelum terbit matahari tu, mesti nak baca Quran setiap hari. Kalau boleh setiap hari. Ini manfaat besar, saya tak sempat nak detail. Tapi salah satunya, tuan-tuan pernah hafal hadis kan? Dia kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi atau kama qala. Tuan-tuan pun apa? Yang ini kena buat. Start besok pagi, sayang cinta Nabi, Quran ambil baca. Walaupun dapat 1 makra' pun jadilah tuan-tuan. Manfaatnya kata Imam Syakir Al-Baihaqi. Ini sunnah Nabi yang besar kita buat. Besok dalam kubur belum soal jawab lagi, tutup, orang balik, mungkar nakir datang,
Quran akan syafaat bantu kita di dalam kubur sana, tuan-tuan. Baca Quran. Jangan tak baca Quran. Memang ni saya tekankan sangat muslimin muslimat. 2, 3 kelebihannya, Nabi cadangkan setiap masa ada rezeki lebih, sedekahlah. Sedekahlah, tuan-tuan. Orang yang bersedekah tanda rezeki berkat. Orang tanya, orang yang berkat rezeki itu maksudnya apa? Kalau dia sikit, dia syukur alhamdulillah cukup. Kalau ada banyak, dia syukur alhamdulillah, tapi dia berkongsi dengan memberi pada yang lain. Itu tanda rezeki berkat. Ini rezeki berkat. Jadi tuan-tuan, banyakkan bersedekah. Saya dah pesan dah, mana masjid surau, kita minta kalau boleh, bila program macam ni punya ramai, tabung kena jalan. Jangan di welding dekat dinding. Dah di welding pakai tong gas lah tu. Di lubang adalah satu tempat saya sampai, dah lah di dinding, di rantai lah. Oh, penyamun stres tau. Aduh, ni JK Masjid ni betul-betul bagi aku stres. Kan? Ya? Tabung jalankan. Okey, Ustaz Juraimi kata, Juraimi ni katalah JK Masjid, bawa tabung tu jangan ditolak, pergi ke Tuan Haji, letak tabung depan ni, tunggu dia masukkan. Selagi tak masuk, jangan gerak, tunggu. Masuk RM2, tak apa, jalan. Setiap orang jalan sampai Tuan Haji, orang kaya Kuala Selangor, contohnya orang kaya Tokek Kuala Selangor, tak tabungnya. Kalau dia tak masukkan, sila duduk depan dia, tengok tabung, tengok dia, tengok tabung. Dia masukkan RM5, buat tak nampak, 50, baru jalanlah. Ini sunnah Nabi. Sedekah, Masya Allah. Kan? Malam ni dapat, okey, kita ada sahabat-sahabat daripada Tahfiz. Masya Allah, malam ni kan tabung khas, hadiahkan untuk Tahfiz. Dulu anak kita belajar seronok. Ini belajar asyik makan telur, ikan ayam telur, nasi, kangkung, telur. Kangkung pula stres. Oh, istilah kangkung ni jangan main. Saya baru ceramah satu masjid, aku tersebut juga. Dia kata, ustaz ni macam tahu je kami nak masak kangkung malam. Rupanya betul. Lepas ceramah dia bagi kangkung, betul. Tapi muslimin muslimat, saya minta maaf. Saya waktu terpulang, saya cakap kangkung memang saya suka. Itu memang betul, kaki kangkung belacan. Itu memang saya suka. Ini asyik nasi kangkung telur, nasi kangkung ikan masin. Macam mana nak sihat? Mesti bagi, baru suruh bagi nasi, lepas tu ketam, udang, sotong, kerang, baru semangat dua Tahfiz. Kan? Tadi petang makan apa? Tak makan lagi. Tak apa. Nanti ni Kuala Selangor nanti pergi tu seafood. Tu dia. Barulah seronok. Lepas kita buat program ramai-ramai macam ni, insya-Allah turun barbecue dah nunggu kat bawah, kambing golek. Baru seronok. Ini balik nasi lemak, bihun. Bihunnya pun keras, tak cukup rendam, tuan-tuan. Sayurnya sawi, potong pun macam kayu balak panjang-panjang. Macam mana, tuan-tuan? Telurnya pun, telur apa tak stres, tuan-tuan. Cuba turun kambing, baru seronok, tuan-tuan. Tak ada masalah. Sebab makan ni, tak keluar bab makan ni pun sunnah yang sunnah lah. Bab makan ni pun kita ikut sunnah Nabi lah. Bab buah-buahan, tuan-tuan tahu ya, dah tersebar. Hari ni sistem bagus. Apa sunnah Nabi? Nabi makan buah tembikai, sunnah Nabi. Buah tembikai Nabi juga. Buah tembikai, buah anggur, lagi apa? Tembikai, anggur, apa lagi yang saya lupa. Buah tin, buah kurma, tu confirm lah. Buah kurma mesti ada. Nabi kata orang yang rumah tak ada kurma, tak ada makanan. Kurma. Ya, adik-adik kalau buka puasa pastikan kurma ada. Kalau tak ada kelapa sawit, buahnya letak atas meja tusun. Jangan kurma lebih kurang kelapa sawit, bubur kau situ. Itu dia. Itu buah-buah yang mesti ada. Makanan mesti ada, buah ada 5. Apa lagi? Itu buah-buah ikut sunnah Nabi. Nabi yang saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut oleh Imam Al-Ghazali, Nabi paling senang bab makanan, di antaranya lah makan sup kambing. Dia makan bahagian kaki ke paha, ke bahu. Itu Nabi suka, saya baca dalam kitab. Sup kambing tu sunnah. Jadi tuan-tuan kalau jamuan tukar menu kambing, barulah semangat.
Malam ni ceramah Ustaz-Ustaz, lepas tu ada kambing, penuh masjid, melempar-lempar. Tu dia baru seronok ya. Gitu. Ada orang cakap, Ustaz makan kambing nanti darah tinggi. Mana